sungguh-sungguhnya yakin kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena upgrade lah. Sebab kita ni nak jumpa Allah. Kualiti iman kita nak jumpa Allah ni kena di-upgrade. Tak bolehlah sama macam dulunya. Kalau sama macam dulunya tak di-upgrade, risau kita nanti ialah motor pun motor lama. Kita ada kereta, saya ada kereta lama kat rumah tu. Rosak. Kereta motor kalau tidak diservis, tidak di-upgrade, tidak di macam-macam tengok enjin dan sebagainya, sedangkan kereta tu kita pakai hari-hari, habislah. Begitulah diri kita ni. Diri kita pakai diri kita hari-hari, dalam masa sama sedar tak sedar kita nak jumpa Allah Ta'ala. Enjin kita, iman kita tidak di-upgrade, tidak diasah dengan elok-elok, sedangkan kita nak ke sana. Maka kena upgrade lah. Tidak bolehlah duduk di takuk yang lama iman kita ni. Begitu. Caranya ialah dengan belajar dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya imannya itu sebab syuhud akan tajalli. Iman orang-orang al-khawas ni tuan-tuan, ulama-ulama yang hebat ni, waliullah ini, imannya itu sebab syuhud, dia sebab menyaksikan, sebab tajalli, sebab menyaksikan, sebab syuhud akan tajalli, sebab dia menyaksikan akan kewujudan, akan zahirnya Allah Ta'ala. Dalam dunia tarikat, dia berzikir hingga mencapai makam-makam tertentu, yang tertinggi makam musyahadah, makam wali. Pada masa itu tuan-tuan, dia dapat syuhud akan tajalli, dia dapat menyaksikan akan penzahiran Allah Ta'ala. Ingat, menyaksikan penzahiran Allah Ta'ala bukan bermaksud dia nampak Allah macam kita nampak kipas angin ni. Tak. Ini objek, benda fizikal, benda ni kita boleh nampak begitu. Tetapi dia dapat menyaksikan akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Macam umpama tuan-tuan, kalau kita dah rindu sangat pada isteri kita. Rindu sangat pada isteri kita kan. Bila kita rindu pada isteri kita, kalau kita nak minum pun dalam bekas air ni tak nampak air tuan-tuan, yang nampak ialah muka isteri kita. Soalnya, adakah muka isteri kita ada dalam ni? Tak ada. Tapi sebab apa sampai pakai macam itu? Itu dinamakan kita menyaksikan, kita melihat kebersamaan. Engkau ni, kita ada isteri, namanya ialah PA. PA, engkau dalam hatiku, PA, engkau dalam hatiku. Diri dia dalam hati, fizikalnya dalam hati kita ke? Tak. Perasaan kita tu merasakan seolah-olah dia tu bersama kita, sehingga kita minum, kita rasa dalam air tu ada muka dia, ada dia, bukan fizikalnya. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tuan-tuan, dia dapat syuhud, dia dapat menyaksikan akan Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah ka'annaka tara fa illam yakun tara fa innahu yarak. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak dia. Nampak dia bukan macam kita nampak botol sembahyang iman ke depan, khusyuk sangat, nampak kat depan ni Tuhan ke? Tak. Tapi khusyuknya seolah-olah kita nampak Allah Ta'ala tadi. Kebersamaan perasaan kita begitu dalam khusyuknya tadi. Begitu. Jadi, ahli tariqah, ahlul khawas ini sampai peringkat begitu kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sampai peringkat begitu. Kita ni Allah tak tahu dia menapa kita ni ya. Mereka ni ahlul khawas ni sampai peringkat menyaksikan kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah syuhud akan tajalli. Tuhannya tajalli akan Tuhannya atas mata hatinya. Nampak? Maksudnya dia menyaksikan dengan menggunakan mata hati, bukan menggunakan mata indrawi. Kita ni tak, mata hati. Mata hati. Makna kata kan sekarang ni tuan-tuan dengan mata hati boleh tak nampak apa yang dekat Kaabah kawan-kawan kita? Nampak kan? Tuan pejam mata, nampak. Mungkin kawan kita tengah tawaf ke, kawan kita tengah buat haji, umrah dan sebagainya. Kita nampak hati kita. Ya? Tapi yang kita nampak ialah satu, mungkin betul tak betul tu cerita lain lah. Itu cerita lain. Maksudnya tetapi kita boleh memfirasatkan dalam hati kita, boleh melintaskan dalam hati kita apa yang sedang berlaku di sana. Ya, firasat ulama al-khawas wali tepat. Dah betul. Firasat kita mungkin salah lah. Entah apa dia buat, wallahu alam. Itu kita beri tanggapan saja. Tapi bagi orang-orang wali tadi,
dia betul. Firasat dia ada betulnya. Itu disebut dengan Tuhannya atas mata hatinya. Maka jadi hapuskan padanya itu wujud yang lain. Maknanya tuan-tuan, bila dia sudah melihat dengan mata hatinya akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kewujudan-kewujudan lain di dunia ini adalah dia tak nampak. Maknanya kata dia cuma menyaksikan kewujudan Allah, dalam masa yang sama dia tak nampak kewujudan lain. Kewujudan lain, kewujudan dunia ni, kewujudan alam ini dia tak nampak. Dia hanya menyaksikan kewujudan yang hakiki ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena fikir dua arah tuan-tuan. Ya, makna kata apa? Sebab itu ulama tafsir disebut kewujudan ada dua. Pertama kewujudan hakiki dan kewujudan majazi. Yang kita nampak ni kewujudan majazi. Kan dalam hadis Rasulullah kan banyak sebut dunia ini menipu, dunia ini berumpama jambatan. Ya, maksud dunia kita ini menipu tau, menipu. Apa maksud menipu? Menipu bermaksud dunia kita ini ialah tempat sementara. Bukan kehidupan yang hakiki, yang kekal. Tidak. Di sana ada kehidupan yang betul, yang hakiki. Ad-dunya niyamun iza mata fantabahu. Kita hidup kat dunia ini tidur tuan-tuan, bila mati bertersedar. Maknanya alam barzah itu adalah kehidupan yang hakiki, yang sebenar. Sebab itu bagi orang yang itu kita sedar bila kita dah mati, "Oi, aku dah mati rupanya." Itulah hidup yang sebenar. Yang kat dunia itu hidup menipu. Orang-orang alim ni, orang-orang yang waliullah ni, kat dunia dah sedar dah. Kat dunia dah sedar dah. Dia dapat menanggapi, dia sedar dah. Dia dapat menanggapi di mana hidup dunia ini adalah sementara dan menipu. Yang dia tak nampak apa-apa, yang dia nampak sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi jangan tertipulah dengan yang nama kehidupan dunia, sebab semua adalah menipu. Ya begitu. Maka jadi hapuskan padanya itu wujud yang lain. Maka Allah jua yang mewujud. Bila dia dapat merasai kehidupan dunia ini, kehidupan yang menipu, kehidupan yang bukan hakiki sebenarnya, maka Allah jualah yang mewujud, yang sebenar, yang tiada ada sertanya sesuatu seperti sebut, yang tidak ada bersertanya sesuatu pun. Maksudnya kehidupan sebenar adalah kehidupan hakiki, adalah kehidupan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau kita faham begitu tuan-tuan, masya-Allah, hebat kita. Ya. Biar kita sedar kat sini, jangan tersedar besok kat barzah. Ya. Ad-dunya niyamun. Dunia ni kita tertidur. Iza mata fantabahu. Bila mati baru tersedar. Masa tu dah mati baru kita sedar. Hidup yang hakiki ialah di barzah bersama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak menghadap nanti. Yang sekarang ni menipu. Sekaranglah kita nak sedar di mana kehidupan kat dunia adalah kehidupan yang sebenarnya bukan hakiki, begitu. Yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ada disebut kanallahu wala syai'un ma'ahu wa huwal an kama kana alaih. Ya. Adalah Allah mawjud, dan Allah mawjud bermaksud adalah Allah Taala itu ada. Ya. Wala syai'a ma'ahu, dan tiada ada sertanya. Itu sesuatu. Maknanya tidak ada berserta adanya Allah Taala itu sesuatu. Tak boleh kita nak kata Allah Taala itu wujud dengan abang dia berserta sesuatu, tak boleh. Allah Taala itu wujud dengan isteri dia, tak boleh. Itu disebut wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu pun yang berserta dengannya. Wa huwal an kama kana alaih, dan iaitu sekarang seperti barang yang ada dahulu atasnya. Maknanya kata dulu, sekarang dan sampai bila-bila pun Allah Ta'ala sifatnya tetap begitu. Maknanya tidak ada, tak boleh kita nak kata pula Allah Ta'ala dulu muda, sekarang dah tua dah, tak boleh. Ya, Allah Ta'ala dulu sihat, sekarang tak boleh sihat, tak boleh. Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat kekurangan. Dan tidak bermula bila startnya, tak ada, kerana ia adalah azali. Ya, tiada permulaan bagi hidupnya dan tiada kesudahan bagi hidupnya, tak ada. Ya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Inilah hingga pangkat yang di atas martabat iman, khawasul khawas. Inilah martabat iman yang tinggi, tuan-tuan. Iman orang yang khawasul khawas, yang dapat kenal Allah Ta'ala menggunakan wujdan. Allah Ta'ala mencampakkan keyakinan, ilhamat, mencampakkan al-khawatir, mencampakkan hidayah, nur, taufik kepada dia hingga dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara jazam, secara pasti. Ini iman khawasul khawas. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab iman orang ada peringkat-peringkatnya. Jadi antara peringkatnya iman khawas al-khawas itu tadi. Allah Ta'ala menyebut walikullin darajatun mimma amilu, dan sabitlah bagi tiap-tiap seseorang beberapa pangkatnya daripada barang yang dikerjakan. Makna kata manusia ni ada pangkat-pangkatnya berasaskan kepada apa yang diusahakan. Pangkat bukan merujuk kepada pangkat dunia, ya. Pangkat itu merujuk kepada peringkat-peringkat iman, peringkat-peringkat Islam dia. Ya, masing-masinglah akan dapat. Dia itu peringkat mana? Kalau dia peringkat orang yang barangkali malas-malas nak beribadah, itulah usaha dia. Usaha dia nak ibadah setakat itulah dia punya tahap iman dan Islam dia. Ya, ada orang barangkali sampai tahajud. Lepas habis sekolah ni, dia tidur awal, saat lagi bangkit malam, pukul 4 pagi, sementara tunggu subuh pukul 6, 2 jam tu dia tahajud. Dia baca Quran dan macam-macam. Dia buat dalam sebulan sekali. Buat sebulan sekali. Itulah pangkat dia berasaskan kepada usaha dia. Ada orang tonton seminggu sekali. Itulah pangkatnya berasaskan kepada diusahakan. Ada orang hari-hari dia buat macam itu. Sebab dia mengusahakan, Allah Ta'ala akan bagi. Dan itulah pangkat dia. Bermaksud, tuan-tuan, Allah Ta'ala maha adil. Kalau kita nak baik, kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi baiklah. Tapi kan usahakan baik itu tadi. Begitu. Ya. Itu yang disebut walikullin darajat mimma amilu. Dan lagi firman-Nya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, telah mengangkatkan Allah akan mereka yang percaya daripada kamu dan mereka yang didatangkan ilmu itu beberapa darajat. Sama juga maksudnya, pada manusia itu ada beberapa darajat, ada beberapa pangkat berasaskan kepada apa? Berasaskan kepada usaha dia. Artinya, tuan-tuan, kita kena usahakanlah yang terbaik untuk kualiti iman kita. Kita nak kualiti iman yang jazam tadi, yang berdalil dan sebagainya. Dan kita nak kualiti Islam kita dengan syariat, dengan ibadah kita tu yang hebat, tuan-tuan. Yang hebat, kerana kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita usahakan, kita minta, Allah Ta'ala akan bagi. Ya, tapi sebab kita tak usahakan, tak minta, Allah Ta'ala tak bagilah. Begitu. Jadi kita usahakan. Itulah, tuan-tuan, sikit sebanyak. Ya, berkaitan dengan persoalan iman tadi. Ya, iman, mudah-mudahan dapat meningkatkan iman kita, tuan-tuan, menjadi iman yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, kita barang-barang dunia pun kita nak upgrade. Ya, iman Islam kita, ibadah kita kena upgrade lah, berlipat kali ganda supaya lebih baik, lebih berkualiti dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.